Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. آمين يا رب العالمين. أما بعد والحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan sambungan daripada ulang kaji kita dalam bab darah wanita. Di mana kita telah pun selesai daripada menyebut berkaitan dengan pengertian daripada haid dan juga nifas. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung tajuk yang menjadi kekeliruan yang perlu kepada banyak penelitian, iaitulah tajuk istihadhah. Daripada buku yang kita gunakan sebagai rujukan, kita lihat pada muka surat 26. Muka surat 26. Boleh dapat? Okey. Baik. Muka surat 26. Siapa yang ada buku rujukan, kita lihat pada muka surat 26. Baik. Suara dah okey kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian istihadhah.
Pengertian istihadah. Apa dia istihadah? Yaitu darah yang keluar daripada wanita yang tidak dihukum sebagai haid atau nifas. Dinamakan darah istihadah, yakni darah penyakit atau darah fasad, darah rosak. Boleh juga disebut darah fasad, boleh juga disebut darah istihadah. Ada pendapat mengatakan darah fasad ialah darah yang keluar daripada seorang wanita yang tidak dihukum sebagai haid dan belum pernah kedatangan haid. Adapun wanita yang pernah kedatangan haid, maka disebut sebagai istihadah. Namun secara umumnya darah yang tidak dihukum sebagai haid, tidak dihukum sebagai nifas, ya, disebut sebagai istihadah. Ya. Hiya ad-damu zaidu ala aktsaril haidhi wan nifasi. Darah yang keluar melebihi tempoh sebanyak-banyak haid dan nifas. Au hiya ad-damu khariju min ghairi ayyamil haidhi wan nifasi. Atau darah yang keluar bukan pada waktu haid dan waktu nifas. Sepanjang tempoh keluar darah ini dihukum sebagai suci. Darah istihadah, darah yang dikategori sebagai istihadah, dihukum sebagai suci walaupun sedang keluar darah. Sekiranya darah tersebut dihukumkan sebagai istihadah, maka ianya dikira sebagai suci. Dihukum sebagai suci. Di istihadah ni suci. Mudah fahamnya begitu. Maka wanita yang didatangi istihadah atau darah fasad tetap wajib solat, puasa jika Ramadan dan halal jima serta lain-lain ibadah yang berkait dengan suci. Jelas? Darah istihadah atau darah fasad ini bermaksud darah yang keluar dari faras seorang wanita yang di luar tempoh haid atau luar tempoh nifas atau tidak menepati syarat haid dan nifas seperti yang telah disebut sebelum ini. Dalam pembicaraan haid dan nifas yang lalu, kita telah pun sebut syarat-syarat sebagai haid, syarat sebagai nifas. Jika tidak memenuhi syarat-syarat haid atau syarat-syarat nifas, maka darah yang keluar itu tidak dihukum sebagai haid atau nifas. Maka disebut sebagai istihadah. Ada keadaan istihadah iaitu darah yang keluar dari seorang wanita dalam tempoh berbaki suci, iaitu darah yang tidak bersambung dengan haid. Darah ini tidak bersambung dengan tempoh maksimal haid 15 hari 15 malam dari hari pertama ia keluar. Keluar darah. Baik. Ada keadaan disebut istihadah juga, di mana keadaan itu ialah darah yang keluar bagi melengkapkan baki suci. Ini juga kita dah sentuh, dah sebut pada pertemuan yang lepas. Tapi kita tengok contoh 15 di sini. Yang dikatakan istihadah baki suci. Contoh 15. Seorang wanita keluar darah 5 hari, kemudian berhenti darahnya selama 10 hari.
Pada hari ke-16, darahnya keluar semula selama 3 hari. Baik. Dia kata, perempuan ini keluar darah 5 hari. 5 hari. Kemudian berhenti 10 hari. Maknanya berhenti sehingga hari ke-15. Nah. Okey. Keluar darah 5 hari, berhenti 10 hari. Kemudian keluar semula darah selama 3 hari. Okey. Boleh dapat? Keterangan darah 5 hari pertama dikira sebagai haid. Darah 5 hari pertama dikira sebagai haid. Berhenti darah selama 10 hari dikira sebagai suci. 10 hari tiada darah di sini panggil suci. Darah yang keluar semula 3 hari bermula pada hari ke-16 itu ialah darah istihadah atau darah fasad. Tidak dihukum sebagai haid yang baru kerana belum cukup tempoh minima suci. Dan tidak dianggap sebagai istihadah yang bersambung dengan haid kerana darah itu keluar setelah berlalu tempoh maksima haid dan tidak bersambung. Dengan maksud darah itu, darah yang keluar semula 3 hari setelah berhenti 10 hari. Dengan maksud darah itu tidak bersambung dengan hari ke-15. Pada ketika darah itu keluar, wanita tersebut perlu mencukupkan, yakni sempurnakan tempoh sekurang-kurang suci antara 2 haid, iaitu 15 hari 15 malam. Okey. Dia kata, perempuan ni keluar darah 5 hari, kemudian berhenti 10 hari. Yang 5 hari pertama keluar darah itu dihukum sebagai haid kerana mencukupi syarat haid. Berhenti 10 hari dihukum sebagai suci. Berapa hari dia berhenti? 10 hari. Kemudian hari ke-16 keluar semula 3 hari. 3 hari yang keluar ini disebut sebagai istihadah baki suci. Istihadah baki suci. Dia tidak dikira istihadah yang bersambung dengan haid. Kerana apa? Kerana dia tidak bersambung dengan hari ke-15. Dia tak bersambung dengan hari ke-15. Kalau dia bersambung dengan hari ke-15, dia panggil istihadah di dalam haid. Sekarang ni bukan istihadah di dalam haid, istihadah baki suci. Bila namanya istihadah, maka yang perlu kita sentiasa ingat ialah istihadah itu suci. Istihadah itu suci. Okey. Istihadah, bila sebut istihadahnya suci. Sebab apa yang ni dipanggil istihadah baki suci? Kerana dia belum cukup minima suci antara 2 haid. Tak boleh dihukum sebagai haid baru. Kenapa tak boleh dihukum sebagai haid baru? Kerana sucinya belum cukup, baru 10 hari. Nah, minima suci
minima suci antara dua haid ialah 15 hari, 15 malam. Maka dia mesti kena cukupkan suci dia 15 hari, 15 malam. Sekurang-kurangnya. Minima suci sekurang-kurangnya 15 hari, 15 malam. Barulah boleh dihukum darah yang seterusnya itu sebagai darah haid yang baru. Jelas? Jadi dalam contoh ini, darah yang keluar 3 hari setelah suci 10 hari itu dihukum sebagai istihadah baki suci. 3 hari yang keluar berikutnya itu tidak dihukum sebagai haid. Hukum sebagai istihadah. Dan dikira sebagai suci. Wajib laksanakan ibadah-ibadah yang berkait suci seperti biasa. Seolah-olah macam dia tidak didatangi oleh haid atau nifas. Jelas? Jelas? Contoh 16. Seorang wanita keluar darah selama 5 hari. Kemudian berhenti 13 hari. Setelah itu darahnya keluar semula selama 5 hari. Faham pada soalan, tengok berhenti berapa hari. Kalau berhenti masih belum cukup minima sekurang-kurang 15 hari, 15 malam. Maka kalau datang semula darah, mesti mencukupkan 15 hari juga. Mesti nak kena bagi cukup. Itu kaedah dia. Dia kata, datang darah selama 5 hari. Keluar darah 5 hari. Nah, kemudian berhenti 10 hari. Berapa hari? 13 hari. Maaf. 13 hari. Okey. Kemudian keluar semula darah 5 hari. Keluar semula darah 5 hari. Okey. Poin dia di sini, berapa hari dia berhenti setelah keluar darah yang pertama? Poin yang di sini ialah berapa hari dia berhenti darah setelah keluar darah yang pertama? 13 hari. 13 hari ini adakah memenuhi syarat minima suci? 13 hari berhenti darah ini adakah memenuhi syarat minima suci? Dia tidak memenuhi syarat minima suci. Bila tak memenuhi syarat minima suci, tentu darah yang keluar setelah itu bukan lagi haid. Itu kaedah dia. Jadi kita tengok keterangan. Contoh 16 muka surat 27. Bagi wanita yang keluar 5 hari, berhenti 13 hari, keluar semula 5 hari ini. Darah 5 hari pertama dihukum sebagai haid. 5 hari pertama dihukum sebagai haid. Memenuhi syarat-syarat haid. Okey. Okey? Mandi hadas pada permulaan hari ke-6. Contoh 15 tadi tu. Contoh 15 tadi tu ada tertinggal tu. Tolong tambah. Okey, tolong tambah. Tolong tambah untuk kebaikan bersama. Tolong tambah. Ada ralat lagi di sini. Untuk contoh 15 tadi, keterangan contoh 15, kes bagi wanita yang keluar darah 5 hari, berhenti darah 10 hari, keluar balik pada hari ke-16 selama 3 hari itu, yang atas ni.
Selepas darah yang pertama keluar 5 hari, maka dia mandi wajib pada permulaan hari ke-6. Dia kena mandi wajib. Bila berhenti je, habis je darah 5 hari, dia wajib mandi. Kat sini mandi. M ni mandi ya. Mandi. Kena tambah tu. Poin pada keterangan contoh 15, poin kedua tu patutnya kena tambah. Mandi hadas pada permulaan hari ke-6. Ni, lepas habis hari ke-5 ni, masuk hari ke-6 tak ada darah dah. Bila masuk hari ke-6 tak ada darah, terus mandi. Boleh dapat tak? Boleh dapat tak? Boleh dapat? Balik kita pada contoh 15. Contoh 15 tu ada ralat. Tertinggal satu keterangan. Okey. Dia bila dia dah mandi, dia tak ada keluar darah, suci dah. 10 hari tak ada darah tu. Betul, bila datang semula darah hari ke-16 selama 3 hari, itu istihadah baki suci untuk contoh 15 tadi. Okey. Contoh 16. Contoh 16 yang ni. 5 hari ke darah, 13 hari berhenti, 5 hari keluar darah semula. Contoh 16. Keterangan darah 5 hari pertama dihukum sebagai haid. Darah 5 hari pertama dihukum sebagai haid kerana mencukupi syarat haid. Mandi hadas pada permulaan hari ke-6. Lepas habis darah 5 hari, dia pun mandi. Setelah dia mandi, dia berhenti darah 13 hari dihukum sebagai suci. Berhenti darah selama 13 hari dikira sebagai suci. Kemudian keluar pula darah 5 hari setelah berhenti darah 13 hari. Darah 5 hari yang kemudian itu bercampur istihadah dan haid. Darah 5 hari yang keluar setelah berhenti 13 hari itu bercampur istihadah dan haid. Dalam 5 hari ini dia ada istihadah, dia ada haid. Boleh dapat? Darah 2 hari pertama dari 5 hari. Setelah berhenti 13 hari, keluar semula 5 hari. Kita pecahkan di sini. Keluar 5 hari. Okey? Darah 2 hari pertama dari 5 hari darah yang keluar kemudian adalah darah istihadah atau darah fasad bagi melengkapkan minima 15 hari 15 malam suci. 2 hari yang pertama daripada darah 5 hari yang keluar kemudian itu dikira sebagai istihadah baki suci. Sebab apa jadi istihadah baki suci? Kerana dia baru berhenti darah 13 hari. Belum cukup minima suci, keluar darah semula 5 hari. Daripada 5 hari yang keluar semula itu, 2 hari perlu diambil sebagai istihadah bagi melengkapkan baki suci. Iaitu bagi melengkapkan minima suci 15 hari 15 malam. Jelas? Manakala 3 hari terakhir dihukum sebagai haid. 3 hari yang terakhir ini baru dihukum sebagai haid. Mandi hadas selepas berhenti darah 3 hari terakhir. Habis hari ke-5 yang kedua, mandi. Pasal apa? Mandi hadas. Sebab apa habis hari ke-5 kali kedua tu kena mandi hadas? Kerana 3 hari terakhir itu dihukum sebagai haid. 2 hari yang pertama daripada darah 5 hari yang kedua itu dihukum istihadah untuk melengkapkan baki suci minimum 15 hari 15 malam.
Jelas? Dalam rajah tu ada. Rajah tu dia bersambung dengan surat belakang. Haid yang baru dikira selepas genap 15 hari istihadah. Bukan 15 hari istihadah. Selepas genap 15 hari minimum bagi suci. Okey. Sahabat kita tanya, jadi haid yang baru dikira selepas genap 15 hari istihadah lah ya. Jika dia istihadah berpanjangan. Tak. Jika istihadah berpanjangan, dia ada kategori dia yang nanti kita akan bicara selepas ni. Dia ada kategori dia. Jadi tak boleh nak jawab secara spesifik. Secara umum gitu tak boleh. Maaf, tak boleh jawab secara umum. Sebab apa? Sebab kalau darah istihadah dia keluar, kalau darah dia keluar berterusan selama 30 hari, kita tak boleh kata selepas 15 hari, haid. Selepas 15 hari, haid. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Pasal nak tengok dia kategori apa. Perempuan itu kategori apa? Daripada 7 kategori wanita yang istihadah. Boleh? Boleh jelas dulu? Yang tanya tadi. Siapa tadi yang tanya tadi? Puan Amy Nurlin. Boleh dapat dulu? Tidak semestinya selepas 15 hari istihadah dikira sebagai haid baru. Tak semestinya. Okey? InsyaAllah. Nanti kita akan bertemu lah. Cuma nak jawab sekarang tak tahu nak letakkan kategori mana. Pasal dia soalan tu umum kan. Jadi kita nak letak kategori mana tak boleh. InsyaAllah nanti akan jumpa. InsyaAllah. Okey, baik. Jelas yang ni dulu. Kita bagi yang ni. Okey. Bagi darah istihadah, sambung muka surat 28. Bagi darah istihadah terdapat dua keadaan. Pertama, sama ada darah tersebut keluar berterusan selepas haid atau nifas, yakni setelah melalui tempoh sebanyak-banyak haid atau nifas. Yang kedua, darah tersebut keluar dengan tidak memenuhi mana-mana syarat haid. Ada dua kategori keadaan bagi istihadah. Yang pertama, darah tu keluar sampai melebihi tempoh maksima bagi haid, keluar melebihi tempoh maksima bagi nifas. Contoh haid maksimum 15 hari 15 malam. Darah dia keluar sampai 16 hari 17 hari. Ni dipanggil istihadah juga. Atau darah yang keluar tu tak memenuhi mana-mana syarat haid. Keluar baru 14 jam. Lepas tu berhenti. 14 jam tadi tak boleh dihukum haid, dihukum sebagai istihadah. Okey. Ringkasnya, jika darah haid berterusan keluar melebihi 15 hari, maka dikira mustahadah. Yakni orang yang dijangkiti istihadah. Istihadah nama bagi darah yang keluar berterusan melebihi tempoh. Jadi perempuan yang mengalami darah keluar melebihi daripada tempoh atau tak mencukupi syarat dipanggil mustahadah. Jelas dulu. Okey. Jika darah berhenti seketika dalam tempoh maksima 15 hari 15 malam, kemudian keluar semula selepas tempoh 15 hari 15 malam, dari hari pertama, bahkan tidak bersambung dari hari ke-15, maka termasuk dalam tempoh istihadah baki suci. Kalau darah tu berhenti dalam tempoh maksima haid, macam tadi kan, berhenti, kemudian keluar semula,
dan tak bersambung dengan hari ke-15. Maka termasuk dalam tempoh istihadah baki suci. Terdapat keadaan di mana darah wanita yang keluar secara berterusan bersambung dengan haid. Ada keadaan wanita yang dia keluar berterusan. Daripada hari pertama sampailah hari 16, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya. Berterusan. Ini adalah masalah istihadah di dalam haid. Bila bersambung dengan hari ke-15, dia dikategori sebagai istihadah di dalam haid. Kalau tak bersambung dengan hari ke-15, maka istihadah baki suci. Jelas? Poin utama di sini, jika darah yang keluar itu melebihi 15 hari 15 malam dan darah itu bersambung dengan hari ke-15. Contoh, hari ke-13, 14 tak ada darah. Hari ke-15 ada darah semula, bersambung dengan 16, 17. Kalau bersambung, dikira istihadah di dalam haid. Tapi, kalau tak bersambung, 14 tak ada, 15 tak ada, 16 ada semula. Dia tak bersambung dengan hari ke-15. Maka ini masuk istihadah baki suci. Jelas? Jelas tak dulu? Kalau darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-7, darah keluar sampai ke-7, lepas tu 8, 9 sampai 15, tak ada darah. Tiba-tiba 16 keluar semula. 16, 17, dan seterusnya. Okey, yang ni tak bersambung. 15 tak ada darah, 16 baru ada darah. Yang ni dipanggil istihadah baki suci. Jelas? Ni lah dobek dia. Dobek lah, ikut selesa masing-masing. Jelas yang ni dulu. Kalau darah keluar 1 hingga 14. Tidak. Maaf. 1 hingga 13. Darah. Kalau 1 sampai 13 sah tak sebagai haid? Sah tak sebagai haid? Sebab apa sah sebagai haid? Kerana masih dalam tempoh maksima haid. Okey. Kerana masih dalam tempoh maksima haid. Hari ke-14 tiada darah. Tiada darah ni dihukum sebagai apa? Tiada darah dihukum sebagai suci. Okey. Kemudian hari ke-15 keluar semula darah. Nak dihukum sebagai apa? Nak dihukum sebagai apa? Hari ke-15 keluar darah. Haid lagi. Kenapa masih haid? Kerana masih dalam tempoh maksima haid 15 hari 15 malam. Dah yang 14 ni jadi apa? Yang semalam tu suci. 14 ni jadi apa? 14 ni juga bertukar daripada suci menjadi hukum haid. Kalau semalam dia puasa, masa 14 ni dia puasa tu kena qada semula.
Solat semua batal. Nah, batal tak ada masalah lah, tapi tak kena qada lah. Jelas? Okey. 15 yang keluar semula ini masih dihukum sebagai haid. Kemudian 16 pun keluar juga. 16 pun keluar juga. Bila 16 pun keluar juga, dia bersambung dengan 15. Bila bersambung dengan 15, dia dikira sebagai istihadah di dalam haid. Kalau yang ni tadi, sebab tak bersambung dengan 15, maka dipanggil istihadah baki suci. Berapa hari dah suci? Kalau 7 hari yang pertama tadi keluar darah, mana 8 hari dah suci. 16 ni jadi suci hari ke 9. 17 keluar lagi, jadi suci untuk hari ke 10. 18 keluar lagi, jadi suci hari ke 11. Keluar dia kena cukupkan lah. Sampai sekurang-kurang 15 hari. Yang ni, oleh kerana bersambung dengan hari ke-15, maka dikira istihadah di dalam haid. Yang ni yang kita nak bincang ni. Yang istihadah di dalam haid ni yang kita nak bincang ni. Bincang sungguh-sungguh. Yang termasuk dalam kategori mustahadah tu. Jelas? 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 Faham? Okay. Kalau di sini tak bersambung dengan hari ke-15. Bila tak bersambung dengan hari 15, untuk keadaan ini, tolong perhatikan. 7 hari pertama haid, lepas tu berhenti darah sampai hari ke-15. Okey, berapa hari dah dia mendapat suci? Di sini. Berapa hari dah dia dapat suci? Di sini sudah ada 8 hari suci. Di sini 8 hari suci. Kemudian 16 keluar semula, 17 keluar semula. Kita buat contoh. Keluar sehingga 18, 19, 20, 21, 22, 23. Keluar sehingga hari ke-23. Berapa hari? 16 sampai 23. 8 hari. Berhenti dah sampai hari ke-15, berhenti dah 8 hari. Kemudian keluar semula daripada hari ke-16 selama 8 hari. Okey. Keluar semula yang 8 hari ni nak dihukum sebagai apa? Nak dihukum sebagai apa? Betul? Okey. Jadi dihukumkan daripada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sebagai istihadah baki suci. Hari terakhir, hari ke-23 itu, hari yang ke-8 keluar darah semula itu, yang ni barulah dihukum sebagai haid. Kenapa? Kerana dia baru dapat suci 8 hari tu. 16 keluar semula, baru 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari, 13 hari, 14 hari, 15 hari. 15 hari. Baru cukup suci, minimum suci 15 hari 15 malam. Yang terakhir tu baru dikira sebagai haid. Ni panggil istihadah baki suci. Ya. Lepas habis berhenti hari ke-23 ni, baru
Mandi hadas. Sambunglah lagi kalau contoh dia keluar 10 hari, ada lagi 24, hari ke-25. Maka yang ni pun haid, habis hari 25 baru mandi hadas. Faham? Faham tapi dah mula pening. Bukan pening tu ngantuk. Kalau nak mudah faham dan tak mau ngantuk, ada kaedah dia. Nak tahu tak? Kalau nak tahu kita nak kongsi lah. Dia buat nganga dah. Dia ada kaedah untuk nak bagi tak mengantuk dan insya-Allah faham. Warna istiadah sama ya Ustaz dengan warna-warna haid. Warna istiadah sama aja, cuma bila dia tu dalam kiraan yang bukan tergolong dalam kategori haid, walaupun dia warna-warna haid yang 5 dalam mazhab Syafi'i, maka dia tetap dihitung sebagai istihadah dari satu sudut. Tapi dia ada keadaan nanti kita nak jawab secara spesifik pun payah juga. Kerana ada ketikanya nanti darah hitam, darah merah, darah kuning. Ada ketika darah kuning boleh jadi haid, darah merah tak jadi haid. Okey. Ya, sebab bukan sebab tempoh haid tak cukup. Tempoh suci tak cukup. Yang depan ni dah habis dah cerita dia. 7 hari yang pertama ni dah habis dah cerita dia. Lepas tu dia berhenti. Bila dia berhenti 8 hari, dia dah habis dah tempoh maksima haid daripada hari pertama. Lepas tu bila datang semula darah yang datang semula ni, untuk mencukupkan baki yang sepatutnya dia kena ada minimum suci ni. Tadi dia baru suci 8 hari. Jadi darah yang keluar semula ni setelah habis 15 hari tempoh maksimum dia tu, yang dia suci sekejap tu, dia kena cukupkan baki suci. Baki suci dia berapa hari lagi kerana dia baru dapat 8 hari. Kena ambil 7 hari lagi. Kena curi 7 hari daripada darah yang keluar semula tu untuk cukupkan minimum suci. Okey. Lepas tu bila dah cukup minimum suci, baru yang selebih tu dikira sebagai haid. Yang dihukum sebagai haid tu bila habis mandi dah. Mandi wajib lah, mandi hadas lah. Macam di sini, contoh di sini, dia dah curi dah 7 hari yang pertama daripada darah yang keluar kemudian itu untuk melengkapkan baki suci 15 hari 15 malam minimum sekurang-kurangnya. Maka baki daripada itu baru dihukum sebagai haid. Bila dah yang baki ni dihukum sebagai haid, berhenti saja darah, wajib mandi. Jelas? Jelas dulu. Kenapa kena mandi hadas kat 23? Kerana 23 ni dihukum haid. Yang sebelum-sebelum ni dihukum istihadah. Kena nak bagi cukup suci. Bila dah dihukum haid, kena mandilah selepas 23. Ini kita cerita kalau
Tadi kita buat sampai 23 saja. Jadi habis 23 mandi. Sambunglah kalau contoh 24 pun darah, 25 pun darah, habis 25 ni mandilah kat sini. Nah, kalau dia habis kat 23, habis 23 mandilah pasal 23 ni haid. Itu kalau kita buat misalan contoh, dia keluar sampai hari ke-25. 23, 24, 25 tu haid. Habis 25 mandi, 23 tak payah mandi lagi. Kalau keluar darah 3 bulan non-stop selepas pasang IUCD, adakah boleh dikira 15 haid, 15 suci? Tak boleh. Yang ni nanti dia akan masuk kategori kategori tertentu daripada 7 tu. Nak kena tahu dia ni adat haid yang terakhir dia berapa hari, adat suci yang terakhir dia berapa hari sebelum dia mengalami 3 bulan berturut-turut sebelum dia pakai IUCD tu. Okey. Jelas dulu? Ya. Ya, lepas 23 ni kalau keluar lagi darah, barulah boleh dihukum haid. Kerana sebelum tu tak boleh hukum haid kerana nak curi dulu. Cukai dia dulu untuk dia cukupkan baki suci tadi. Itu dia panggil istihadah baki suci. 24, 25 ni kita buat tambahan kalau dia keluar sampai 24, 25. Lepas 25 lah baru mandi. Kalau tadi asalnya 24, 25 ni tak ada. Sampai 23 je. Jadi habis 23 ni dah tak ada darah, mandi lah. Pasal 23 ni saja yang dikira haid. Okey. Mandi hadas pada 23 ni pasal tadi awal-awal tadi lepas 23 ni tak ada darah. Kita tulis mandi. Lepas tu kita tambah contoh baru. Kalau 24 pun keluar, 25 pun keluar, mandi selepas 25. 23 ni tak mandilah sebenarnya. Okey. Kalau keluar sampai 22 saja, tak ada mandi, tak ada apa lah pasal yang ni semua ni istihadah. Kalau keluar sampai 22 saja. Tak ada mandi hadas lah. Okey. Okey. Okay, 24, 25 tadi tu contoh lain. Okey. Bila dah dihukum bukan haid, dah tentu bukan nifas. Bila ingat kita kata, bila nama je istihadah, hukum dia suci. Wajib laksana ibadah yang berkait suci. Solat wajib, kalau bulan puasa wajib puasa. Jelas dulu. Okey. Jelas dulu. Okey. Lepas 23 ni dia berhenti. Contoh ni last. 23 ni tak ada darah. Bila tak ada darah, bermulalah suci dia. Suci yang baru.
24 tak ada darah, 25 tak ada darah, 26 tak ada darah, 27 tak ada darah, 28 tak ada darah. Tak? Bermulalah suci yang baru. Jelas? Jelas dulu takat ni. Ini pun kalau kita sambung ni dia boleh jadi pertama pening ni. Ha. Ni kalau kita tekan lagi dengan permasalahan dia boleh jadi pening. Ha. Tapi nak tanya dulu, takat ni faham tak dulu? Takat yang ni. Okey. Tadi kita lupa, kita ada tanya tadi. Ada kaedah untuk tak mengantuk. Nah. Dan insya-Allah boleh membantu kepahaman. Okey. Cukup takat ni dulu. Tak cukup. Dia kena bagi pening-pening sungguh-sungguh baru senang nak lena. Okey. Okey. Saya nak kongsikan tips untuk tidak mengantuk dan mudah-mudahan memudahkan kepahaman. Okey. Nak tak? Nak tengok? Okey. Untuk nak bagi tak mengantuk, dalam masa yang sama insya-Allah boleh faham. Mudah faham lah, bukan boleh faham. Insya-Allah mudah faham. Tak. Bila saya berdiri, ibu-ibu pun berdiri. Bila nampak saya bangun nak tulis, ibu-ibu pun bangun. Bila saya duduk, baru duduk. Insya-Allah tak mengantuk, fahamlah nanti. Kenapa 1 hingga 7 haid, hari ke-8 hingga 15 suci, tempoh haid 5 hari 15 malam? Kenapa tak kira suci selepas tempoh 5 hari malam? Pasal dah tak ada darah, suci je. Dah tak ada darah ni, bila tak ada darah, tak boleh dah hukum haid. Bila tak ada darah, nak dihukum sebagai apa? Bila tak ada darah, hukum dia suci je. Kenapa sampai 15 ni? Kerana daripada hari pertama dia keluar darah, dia ada tempoh 15 hari untuk maksimum haid. Tetapi haid dia cuma 7 hari. Baki daripada tu dah dihukum sebagai suci. Di hari ke-16 keluar semula. Hari ke-16 ini bukan lagi dalam tempoh maksimum haid. Maksimum haid dia tadi daripada hari pertama sampai hari 15. Tetapi keluar 7 hari saja. 7 hari itu saja haid. 8 hingga 15 ni dah tak ada darah, maka dia hukum suci. Habis dah tempoh 15 hari maksimum dia. Dalam tempoh 15 hari maksimum dia tu, dia cuma haid 7 hari yang pertama. Maka dia dapat 8 hari suci. Hari ke-16 keluar semula. 16 ni dah bukan duduk dalam tempoh maksimum haid. Maka 16 ini tak boleh kira haid baru sebab belum dapat minimum suci. 15 hari 15 malam. Lepas tu kita cukai dia, kita curi dia dulu untuk mencukupkan baki suci. Orang pun tak bangun. Orang bangunlah. Tu nampak gaya macam ada yang menerak ya, sambil dengar. Kan?
Kaki tergedik-gedik, terlipat ke belakang sambil menerak. Mana nak jadi? 16 ni tak boleh haid semula. Pasal belum cukup 15 hari suci. 16 ni dia panggil istihadah baki suci. Tu kena dengar balik ya daripada awal. Tadi kita sebut. Ni cerita dia istihadah. Istihadah baki suci. Okey. 16 ni tak boleh kira haid lagi. Haid baru tak boleh. Haid lama pun tak boleh. Haid yang lama pun tak boleh. Pasal apa? Pasal dah keluar daripada tempoh 15 hari maksimum dia. Haid baru tak boleh juga. Pasal apa? Belum cukup lagi minima suci lepas 15 hari 15 malam. Suci antara dua haid. Maka nak jadikan apa? Jadi istihadah. Untuk cukupkan baki suci. Nak cukupkan 15 hari 15 malam. Suci antara dua haid. Jadi yang keluar ni, kita cukai dia dulu. Tarik dia dulu bagi masuk ke dalam tempoh suci. Berapa hari lagi baki? Dia baru dapat 8 hari. Kena curi 7 hari dulu. Curi 7 hari dulu. Bawa masuk. Bagi jadi suci. Supaya dapat minimal 15 hari 15 malam suci. Ada baki lagi tak darah yang keluar lepas tu? Ada lagi sehari. Sehari ni jajah haid. Pasal dah dapat minimal suci. Jelas tak? Okey. Habis. Ni pun, sini pun kalau kita kalau kita tekan lagi di sini pun dia boleh membangkitkan permasalahan. Okey. Baik. Okey, stop dulu. Stop dulu komen ke apa? Kita nak tengok di sini pula. Okey. Okey. Sekarang ni dulu dalam kes ini hari yang ke-16 tu keluar darah semula, kita tak boleh hukum sebagai haid. Kerana apa? Kerana ia bukan lagi dalam tempoh maksima haid. Di sini dia memerlukan kepahaman kepada asas bagi haid. Asas bagi haid iaitu minima haid, maksima haid. Yang kita dah bicara lepas. Lepas tu dia kena faham pula minima suci antara dua haid. Di sini penting. Kalau yang ni tak jelas, maka dia memang ada masalah lah untuk nak memahami perbicaraan selanjutnya. Minimum haid sehari semalam atau 24 jam. Maksima haid 15 hari 15 malam. Okey, di sini hari pertama sampai hari ke-7 saja dia keluar darah. Maka hari pertama sampai hari ke-7 saja dihukum sebagai haid. Dia ada baki berapa hari lagi untuk tempoh maksima dia? 8 hari sampai hari ke-15. Tetapi dalam tempoh 8 hari seterusnya itu dia tak ada darah. Bila tak ada darah, dia dihukum sebagai suci. Berapa hari dah suci dia? 8 hari. 8 hari ini adakah telah mendapat minima suci antara dua haid? 8 hari yang dia tak ada darah ni yang dihukum sebagai suci, adakah telah memenuhi syarat minima suci antara dua haid? Belum dapat. Bila belum dapat, berapa hari lagi dia kena kumpul untuk mendapatkan minima suci antara dua haid? Berapa minima suci antara dua haid? 15 hari, 15 malam. Jadi dia baru ada 8 hari suci. Berapa hari lagi dia kena kumpulkan untuk mendapat sekurang-kurang suci, minima suci? 7 hari. Maka darah yang keluar semula bermula daripada 16 hari bulan, hari ke-16 itu perlu diambil, perlu dicukai, perlu dicuri. Ikut pandailah mana-mana nak guna. Curi berapa hari lagi? Nak cukai berapa hari lagi? 7 hari lah bagi cukup 15 hari 15 malam.
Maka dah dia keluar hari ke-16, hari ke-17, hari ke-18 keluar semula darah, ambil lah 7 hari. Nak? 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 hari. Ambil, bawa masuk. Pergi kepada minima suci antara 2 haid. Dapat dah minima suci antara 2 haid. Ada lagi sehari darah pada hari ke-23. Sehari ni kita tak ambil dah. Pasal dah dapat cukup dah. Minima suci antara 2 haid. Sehari ni je lah yang dihukum sebagai haid. Jelas? Jelas? Yang ni bukan hari bulan ni. Ni bukan 1 hari bulan, 7 hari bulan bukan? Ni kiraan hari. Kalau hari bulan saya akan tulis hari bulan, saya akan bagi tahu hari bulan. Ni jumlah hari dah ni. Okey. Okey, selesai. Selesai insya-Allah. Jadi, 23 ni, hari ke-23 ini dikira hari pertama haid, betul? Setuju tak? Setelah dia dah cukai tadi, dia dah curi tadi, dia dah ambil untuk mencukupkan baki suci bagi mendapatkan minima suci antara 2 haid 15 hari 15 malam ni. Anak yang tinggal sehari. Sehari ini saja yang dihukum sebagai haid. Sehari sebagai haid ni dikira hari pertama haid kan? Dikira hari pertama dan haid yang baru kan? Setuju tak? Setuju tak? Okey. Hari ke-23 ni merupakan haid yang baru. Dan juga merupakan hari pertama bagi kitaran haid yang baru. Okey. Lepas tu berhenti dah darah dia. Okey. Bila berhenti darah dia, hari ke-24, hari ke-25, 26, 27, 28 ni dikira sebagai apa? Dikira sebagai suci. Suci. Boleh faham? Dikira sebagai suci. Ya, hari ke-16 yang ada darah tu masih dikira suci lah. Dia panggil istihadah baki suci. Kena ingat, bila sebut istihadah je, mesti suci. Ya, bila sebut istihadah, mesti suci. Bila sebut suci, tentulah wajib menunaikan ibadah yang berkait suci. Solat, kalau bulan puasa, wajib solat. Boleh faham? Okey. Jadi, hari ke-23 ini merupakan period yang baru dan merupakan hari pertama kepada period yang baru. Jadi, untuk period yang baru ni, dalam kes ini, dalam contoh ini, dia cuma haid sehari sahaja. Okey, dia cuma haid sehari sahaja. Okay. Selepas pada itu, tak ada darah, dikira sebagai suci. Okey. Untuk mendapatkan haid yang baru pula, dia mesti kena ada berapa hari suci? 15 hari suci. Maka, dia mesti kena ada 15 hari suci. Sehingga hari ke berapa? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Sampai 38. Hari ke-38. Hari ke-39, kalau keluar darah, baru dah boleh dikira haid baru pula. Pasal dah dapat 15 hari. 15 hari suci.
Dah berselang 15 hari pula tak ada darah. Mai pula darah. Kalau kita nak tukar dari sudut tarikh, bubuh je lah tarikh-tarikh apa pun. Kira ni kira 1 hari bulan. 1 hari bulan, daripada 1 hari bulan sampai 7 haid. 8 sampai 15 suci. 16 hari bulan keluar balik. 16 hari bulan keluar balik tak boleh kira haid baru, tak boleh kira haid yang lama juga. Pasal dah keluar daripada tempoh 15 hari. Nak. Jadi 16 hari bulan keluar darah sampai 23 hari bulan keluar darah. Nak. Yang dihukum sebagai haid hanya 23 hari bulan saja. 22 hari bulan, 16 hari bulan sampai 20 hari bulan, tak boleh kira haid kerana nak ambil untuk bagi cukup baki suci. Lagi 24 dah stop pula. Sehari je haid baru dia. 24 stop sampailah 30. Kita tak pakailah 38, tak adalah 38 hari bulan. Sampai 30, 29, 30. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 hari bulan tak ada darah. Kalau 9 hari bulan keluar darah, baru sah haid baru. Pasal dah dapat 15 hari suci. Tu cerita kalau cerita hari bulan lah. Jelas dulu. Nganjak sehari tapi nak bagi sama dengan ni. Kalau 23 hari bulan ni tak cukup 24 jam, maka tak jadi haid lah. Jadi istihadah saja. Kalau 23 hari bulan ni tak dapat minima bagi haid, maka dia bukan haid lah. Dia istihadah tapi bukan istihadah baki suci. Istihadah saja. Tak? Okey. Maka dihukum sebagai suci. Maka suci je jadi 16 juga. Jadi 16 lah pula. Kalau keluar 24, sah juga haid. Kalau keluar 25 pula, sah juga haid. Maksud dia begitu. Jadi di sini dah mandi dah. Selepas hari ke-7 ni dah mandi, tak ada darah. Mandi dah. Selepas 23 pun mandi juga. Jadi kalau 9 hari bulan ni keluar, mandi juga. Lepas 9 hari bulan kalau keluar sehari je lah. Okey. Okey. Kalau yang suci tu 8 hingga 14. 15 tu keluar darah. 15 ni kalau keluar darah, jangan cerita 16 dulu. Kalau 15 ni keluar darah, 15 ni hukum haid lah. Pasal dalam tempoh maksimal haid. Kalau 15 ni keluar darah, 15 ni haid. Jangan cerita pasal 16 dulu. Cerita 15 saja. Tapi kalau 15 ni keluar darah, 16 pun keluar darah. Yang ni yang kita tak sempat sembang lagi ni. Dipanggil istihadah di dalam haid sebab bersambung. Yang ni kita cerita yang tak bersambung, yang dihukum sebagai istihadah baki suci. Jelas dulu. Okey. Jelas dulu. Okey. Sama juga di sini. Di sini, kalau keadaannya balik macam keadaan yang pertama tadi, iaitu 7 dengan 8 ni yang keluar darah dah. Dekat sini keluar darah dah. 7 dengan 8 ni tak boleh hukum haid. Masih istihadah. Istihadah apa? Istihadah baki suci lagi. Kalau 9 keluar, 9 ni baru haid. Yang ni istihadah baki suci lagi. Pasal apa? Pasal nak cukup ke 15. Okey. Begitulah seterusnya. Okey.
Ha, kita selesaikan dulu istihadah baki suci. Sebab lepas ni lagi pening pasal istihadah yang bersambung dalam haid ni. Okey. Baik. Jangan kaitkan dulu istihadah di dalam haid. Jangan kaitkan yang bersambung dengan hari ke-15 dulu. Selesaikan yang baki suci. Ingat dulu, kalau dia keluar darah semula bersambung dengan hari ke-15, yakni hari yang masih dalam tempoh maksima haid, itu istihadah di dalam haid. Istihadah di dalam haid ni yang nanti kita nak cerita jenis-jenis wanita mustahadah ni. Yang ada 7 kategori tu. Yang kita sedang bicarakan sekarang ini, istihadah baki suci. Dia tak ada kaitan dengan mubtada'ah, mumayyizah, mubtada'ah, ghairu mumayyizah tu tak ada kena mengena. Mana? Okey. Satu-satu dia kena fokus satu-satu, jangan lompat-lompat dulu. Nah, lepas tu saya kata permasalahan-permasalahan insya-Allah kita akan jumpa di dalam setiap tajuk-tajuk yang bakal kita tempuh selepas ini. Lepas tu kena sabar dulu, dengar dulu. Masa kami mengaji dulu, zaman saya mengaji cerita bab darah ni lah. Bab apa pun masa kami mengaji, semua tunggu habis dulu. Barulah nak soal nak tanya. Walaupun diberi peluang bertanya, walaupun ada peluang nak tanya, walaupun boleh untuk bertanya, tetapi mengambil kira adat dan adabnya, tentulah permasalahan-permasalahan itu akan terlerai setelah kita melalui semua proses. Semua proses di dalam tajuk besar dia. Tajuk besar dia darah kan? Tajuk besar dia haid. Tajuk besar dia nifas. Tajuk besar dia istihadah. Jadi untuk memahami kaitan-kaitan tersebut, insya-Allah jawapan kepada persoalan-persoalan akan terbit setelah selesai setiap tajuk-tajuk besar itu. Kan? Lepas tu kita bagi tahu sebelum ni, antara syarat yang disebut oleh ulama untuk mendapat kepahaman ialah sabar. Itu sabar. Bukan bijak. Kalau bijak sahaja tetapi tidak ada sabar, maka dia tak akan dapat berjaya untuk menghabiskan penelitian. Yang 23 tu kira haid. Jika dia tak cukup 24 jam, kira istihadah. 23 kira tempoh haid baru. Bukankah ia bersambung ke hari 24 dan seterusnya sampai cukup maksima haid. Kena tunggu cukupkan 24 jam. Sekejap saya pun terbelik dengan soalan pula. 23 tu kira haid. Kalau tak cukup 24 jam, maka dia kira istihadah. Dia masuk dalam kategori suci. Dah kira dapat 16 hari suci. 16 hari suci tu, dapat tak minima? Tentulah dapat. 15 hari saja yang patutnya kena ada. Tapi kalau dah 23 ni bukan haid, dia dapat 16 hari suci. 24 ini jadi, kalau keluar 24 ni kira hari pertama haid baru. Kalau 24 tak keluar lagi, termasuk dalam kategori suci. 17 hari dah dia suci. 17 hari suci tentu sah. Mencukupi syarat suci. 25 baru mula keluar. 25 ni dikira permulaan haid baru. Kalau 23 ni keluar sikit, 24 ni keluar sikit, 25 ni keluar sikit, 26 ni keluar sikit,
Semuanya istihadah. Pasal dia bersambung kan? Tak, bukan start daripada 23 haid. Kalau sini keluar sikit, ni keluar sikit, ni keluar sikit, kan cerita bersambung. Bila cerita bersambung, dia cerita istihadah. Bila cerita istihadah, kenapa nak kumpulkan bagi cukup 24 jam? Nah, dia kena berhenti dululah darah. Okey. Jelas dulu. Kalau 23 ni keluar sikit, keluar sikit, keluar sikit, keluar sikit, keluar sikit, keluar sikit. Okey, 23 ni tempoh sah haid tak? 23 ni tempoh sah haid tak? Sah haid. Bila tempoh sah haid, nak? Waktu ada darah, dia kena buat apa? Okey, sekarang ni, yang ni memang bukan tempoh haid. Sampai 22 bukan tempoh sah haid. Saya dah faham dah soalan kawan kita tadi. Mana soalan dia? Soalan siapa tadi? Puan Zai Zamri. Dia kata 23 tu kira haid. Jika tak cukup 24 jam, kira istihadah. 23 dikira tempoh haid baru. Ya, 23 ni tempoh sah haid baru. Itu yang dia cuba maksudkan. 23 tu dikira tempoh sah haid baru. Okey. Faham dah kat situ. Bersambung dengan hari ke-24 dan seterusnya sampai cukup tempoh maksimum haid, kena tunggu cukup 24 jam. Betul? Saya terbelit tadi. Yang ni, di sini, hari 23 ini merupakan tempoh sah untuk haid baru. Okey. Pada hari ke-22, tentu-tentu bukan tempoh sah untuk haid baru. Apabila 23 ini keluar tidak mencukupi 24 jam, pada ketika keluar darah itu, dia dikira sebagai haid. Dihukum dia. Keluar darah 3 jam. Pada 3 jam yang tengah keluar darah tu, kalau ada waktu solat, dia tak boleh solat. Lepas tu berhenti. Berhenti, tak perlu mandi wajib. Solat macam biasa. 24 keluar darah. Tak solat balik. Pasal apa? Pasal dah berlaku tempoh sah haid. Betul. Tadi saya yang tak betul. Betul ke depan ni, dalam tempoh 15 hari, daripada hari ke-23, kalau dah cukup 24 jam atau sehari semalam, maka sahlah haid. Jelas dulu. Kemas kini balik. Boleh dapat Puan Zai? Okey. Jadi soalan kat atas tu boleh perbetul balik lah. Soalan kat atas tu boleh perbetul sikit. Perbetul kat mana? Tambah bukan perbetul. Yang 23, yang hari 23 tu kira haid. Ya, kalau keluar berterusan cukup syarat 24 jam sehari semalam, sah pada hari 23 ni sebagai haid kerana dah cukup 15 hari 15 malam minimal suci. Okey? Betul? Jika tak cukup 24 jam. Tapi kalau 23 ni tak cukup 24 jam. Kira hukum istihadah kan? Ya, hukum istihadah. Tapi waktu keluar darah yang berapa-berapa jam tu, dah dikira waktu sah haid. Waktu ada darah tu, kalau ada waktu solat, tak boleh solat lah. Pasal bukan lagi tempoh untuk istihadah, baki suci. Jadi istihadah 23 dikira tempoh haid baru. Bukankah ia bersambung dengan hari 24? Ya. 23 dikira tempoh sah untuk haid baru. Tempoh sah haid baru. Bukan tempoh haid baru, tempoh sah haid baru. Itu yang lebih tepat. Okey.
Yang ni jelas tak? Yang ni, yang baru kita sembang ni. 23 tu tempoh sah haid baru. Lepas tu kalau kumpul-kumpul 24 jam kena mandilah Ustaz. Ya, kalau dah kumpul-kumpul bermula daripada 23 ni kan tempoh sah haid baru, tapi dia keluar sekejap. Tu dia pulang balik pada perbahasan darah yang terputus-putus kan. Yang sebelum kita sembang. Keluar 4 jam, keluar 4 jam, keluar 4 jam, keluar 4 jam. Waktu tengah keluar tu kalau ada waktu solat, tak boleh solat lah. Tiba-tiba dah berhenti. Bila dah berhenti, tak payah mandi wajib lagi. Pasal belum cukup lagi minima haid. Solat macam biasa. Besok pula keluar lagi sikit. Dalam tempoh 15 hari 15 malam, kalau dah dapat syarat-syarat haid, barulah dia dihukum sebagai haid secara mutlak dan barulah dia wajib mandi bila darah tu dah berhenti. Bagaimana cara handle darah istihadah sebelum boleh nak solat ya? Ada bersuci macam biasa, macam basuh kencing itulah. Sebelum nak ambil wuduk, pastikan masuk waktu dulu. Ni kawan kita ada tulis ni. Suci macam biasa. Pastikan masuk waktu dulu. Contoh Zuhur. Pastikan kita yakin Zuhur dah masuk. Lepas tu kita pergi tandas, kita cuci, basuh macam biasa. Segera sumbat dengan kapas sikit. Sumbat sikit dengan kapas, lepas tu pakai pad supaya kapas tu tak terkeluar kan. Lepas tu segera ambil wuduk, segera solat. Waktu tengah solat kalau dia basah dengan darah tu tak apa, dimaafkan. Haid saya biasa 8 hari, macam tu dah kering. Mana soalan dia ni? Tapi saya tak mandi lagi. Kemudian pada hari ke-12 masih ada coklat bersih. Hari ke-12 mana ni? Usahakan tempoh cukup 2 hari. Tak boleh. Berdosa ni sebenarnya ni. Puan Nur Hashimah Zainuddin. Tak boleh. Tak boleh tunggu-tunggu. Ni pun kita dah sebut dah. Tak boleh tunggu-tunggu. Melihat semata-mata ada darah, maka tak boleh solat, tak boleh apalah. Bila melihat semata-mata tak ada darah, berhenti dah darah, jangan tunggu. Tak boleh tunggu. Berdosa. Pasal dah tak ada darah, dihukum suci. Tak boleh tunggu nah. Maknanya kalau keluar darah 2 atau 3 jam je, dalam masa sehari, boleh solat seperti biasa. Waktu tak ada darah tu, baru solat macam biasa. Kalau tengah keluar darah, katalah darah mula keluar pukul 12 sampai pukul 3. Masa pukul 1, pukul 2 tu Zuhur dah, tapi tak boleh solat lagi. Tengok pukul 3 tu, dia nak pergi bilik air, dia nak kencing, dia basuh-basuh, tengok tak ada darah dah. Dah tak ada darah dah, masih dalam waktu Zuhur, solat Zuhur. Tak payah mandi wajib lagi. Pasal belum cukup 24 jam. Macam itulah besoknya, lusanya. Tapi bila besok lusa tu kena campur lah yang semalam 4 jam, hari ni 3 jam. Besok pula yang ada lagi pula 3 jam. Bila dah cukup 24 jam, katalah dalam tempoh 5 hari, baru cukup 24 jam. Bila dah cukup 24 jam, bila berhenti je darah tu, baru kena mandi. Jika dah cukup 24 jam, terus tak boleh solat ke? Bila dah cukup 24 jam, pada ketika darah tu cukup 24 jam, darah tu masih keluar. Kalau masih keluar, tak payah solat. Tapi bila dah cukup 24 jam, masuk ke 25 jam, 26 jam, 27 jam, lepas 27 jam berhenti pula. Berhenti pula, wajib solat pula. Dah tak ada darah. Tapi wajib dah mandi. Pasal dah dapat 24 jam. Kalau baru 12 jam, lepas tu berhenti. Tak payah mandi lagi. Pasal belum dapat syarat haid. Wuduk macam mana? Itu kita kata tadi, untuk orang yang keluar yang dia yakin darah yang keluar pada diri dia tu merupakan darah yang dihukum sebagai istihadah, dia kena mulakan jalanan untuk dia nak solat itu setelah masuk waktu.
Contoh Zuhur. Bila yakin Zuhur dah masuk, dah dengar azan ke ataupun tengok jam dah pukul 1.30, 1.30 ni tentu dah Zuhur dah. Barulah dia pergi ke bilik air, dia mandi pula dia. Dia bersuci, basuh kemaluan dia seperti dia nak basuh kencing. Lepas dah basuh, segera ambil kapas sikit, sumbat ke dalam lubang faras tu. Sumbat sikit je, ambil kurang satu ruas jari kapas tu. Pintai-pintai kapas tu sumbat sikit, baru pakai pad ke panty liner ke. Lepas tu kalau masa tu keluar juga darah, tak apa dah, tak apa, biar api dia keluar. Ambil wuduk macam biasa, lepas tu segera pergi solat. Tengah solat tu kalau meleleh juga apa, tak apa, biar api. Yang penting kita dah sumbat sikit dan kita dah letak panty liner ke pad ke. Lepas tu terus solat macam biasa. Kalau dia masih keluar basah dekat kapas ke dekat panty liner tu, tak apa, solat je macam biasa. Boleh Bila berhenti saja darah, pastikan dulu darah yang sebelum tu dah cukup minima haid sehari semalam atau 24 jam. Kalau belum cukup lagi minima haid, walau dah berhenti darah, tak perlu mandi hadas lagi. Kalau kita istiadah, wuduk dan solat. Wuduk hanya satu solat fardu. Betul. Jadi kalau selepas solat fardu, kita tengok di pad kita tiada darah turun. Tak boleh. Tak boleh sambung solat qada. Sambung solat sunat boleh. Pasal solat qada tu dikategori solat fardu. Walau tak ada darah, tak nampak darah ke, tak boleh sambung dengan solat qada. Pasal kalau solat qada tu dia masuk kategori solat fardu, solat wajib. Tak boleh guna lagi wuduk tu. Macam mana nak tanya soalan di luar kelas? Soalan luar kelas, tanya je lah kat sini. Boleh jawab, kita jawab. Tak boleh jawab, kita biar dulu. Lepas 8 hari dah bersih. Okey, dah bersih, dah suci, mandi, solat. Lepas tu saya keluar pula setitik. Keluar pula seminit, keluar pula 2 minit. Lepas berhenti 2 minit tu, mandi lagi pula. Pasal yang seminit, setitik tu, hukum haid dah. Sebab apa? Sebab sebelum tu dah dapat syarat haid. Dia dah berhenti dah 8 hari. Lepas tu dah mandi, dah solat apa semua. Lepas tu sekali lagi keluar pula lagi 2-3 minit. Keluar lagi 2-3 titik. Itu pun dah dihukum sebagai haid. Pasal apa? Pasal dah masih dalam tempoh 15 hari dan yang setitik 2 titik tadi tu kan bersambung daripada hari pertama. Maka keluar setitik 2 titik pun, seminit 2 minit pun kena mandi semula. Niat macam mana? Niat sahaja aku berwuduk bagi membolehkan aku solat. Nawaitul istibahati solah. Nawaitu wudu'a listihabati solah. Itu. Waktu letak kat muka tu, kan susah bahasa Arab. Sahaja aku berwuduk bagi membolehkan aku solat. Dah. Wuduk lah. Dia tak boleh niat wuduk biasa. Waktu buang air kecil baru keluar darah. Time biasa tak ada. Time biasa tak ada, pakai pad saja, tak payah sumbat. Orang istiadah boleh tak solat jamak qasar? Boleh. Tapi lepas habis solat yang pertama, segera pergi ambil wuduk, buat balik kaedah tadi, bersihkan, gantikan kapas baru, pakai pad, itu segera solat. Dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Hanya untuk orang yang ada masalah istihadah ni. Tapi dia tetap juga habis solat zuhur, nak jamak asar pula kan. Habis solat zuhur, bangun, pergi bilik ayak, buat balik kaedah tadi, basuh kemaluan dia, bubuh kapas baru, pakai pad lain, lepas tu ambil wuduk, lepas tu pergi segera pula tempat solat, baru pula jamak asar. Boleh. Itu untuk orang yang istihadah dimaafkan.
Jamak boleh, qasar boleh. Cuma tak boleh terus buat dua-dua solat tu serentak. Kena buat satu, lepas tu pi balik beli ayak, buat balik. Wuduk baru pula, baru sambung jamak yang seterusnya. Qasar pun tak apa. Kena sumbat juga. Kalau tak sumbat, tak boleh. Kecuali bulan puasa saja. Dimaafkan kalau tak sumbat. Dia ada masuk dalam perbahasan. Itulah bila perbahasan ni keluar kan. Dia termasuk dalam perbahasan wajib hasyu. Hasyu ni mana menyumbat. Lepas tu wajib juga ashbu. Ashbu ni maknanya membalut pula. Lepas dia sumbat, dia balut dulu, panggil membalut lah pasal tak ada pad. Jadi dia pakai kain yang balut daripada bawah naik ke atas, terpusing kat paha. Tu perbahasan tu. Yang kita tak sentuh lagi lah, kita tak guna pun istilah-istilah tu. Okey. Bila darah sudah tidak ada, dia tidak lagi dikira istihadah lah. Yang ni bila darah sentiasa mengalir. Tapi macam mana kalau dalam tempoh istihadah tu, darah berhenti. Bila darah dia dah berhenti, dia dikira putus dah istihadah. Dia dah kira putus istihadah. Okey, maka dia tak perlu lagi lah sumbat. Okey. Kalau dia yakin darah dia tak mengalir, dia tak perlulah sumbat lagi. Dia tak wajib hasyu. Dia cuma wajib ashbu. Yang ni balut saja, yang ni pakai pad sajalah. Kerana dikhawatiri kalau terkeluar. Tapi kalau tengah solat tu, dia rasa dia dah putus dah istihadah. Dia dah berhenti. Cuma dia tak berapa yakin. Tak berapa yakin itu dia pakai pad lah. Kerana takut kalau tengah solat terkeluar. Pasal dah tak ada darah kan, tak mengalir. Bila tak mengalir darah, tak wajib lah dia sumbat. Okey. Kalau darah keluar banyak, kena sumbat lah. Tak? Memang ada pendapat mengatakan kalau dia was-was sama ada keluar balik ke tidak. Dia dah berhenti dah. Tapi sekali lagi keluar balik ke tidak. Maka disarankan sumbat juga. Tapi kalau kes memang keluar berterusan, wajib sumbat. Keluar darah hari kelima 1 hingga 4. Hari kelima bila cek ada kuning krim. Tapi tiada bau. Tak ada bau pun tapi kuning itu termasuk kategori darah. Maka masih dikira berdarah. Malam tu cek lagi keluar warna kuning juga. Tapi tak ada bau. Macam keputihan. Ada bau macam keputihan. Kalau masih dalam tempoh maksima haid, ada bau tak ada bau. Tapi kalau warna dia warna darah, selain daripada putih, maka dia masih diukur sebagai haid. Kalau masih dalam tempoh 15 hari, 15 malam daripada hari pertama keluar darah, contoh dia keluar darah daripada 1 hari bulan. Sampai 5 hari bulan tak ada darah. 6 hari bulan dia tengok ada kuning-kuning. Haid lagi pasal masih dalam tempoh 15 hari. Tapi kalau lah hari ke-16, dia tengok ada kuning-kuning. Kuning-kuning tu bukan lagi dalam waktu haid. Maka barulah boleh diambil hukum keputihan. Kalau keluar darah, kalau darah kita keluar semata kita ketandas je. Macam mana Ustaz? Maksudnya tiap kali masuk waktu solat kita ketandas cek ada darah. Tapi lepas tu tak ada darah. Kalau belum cukup 24 jam sehari semalam dan bukan dalam tempoh sah haid, maka dia kira istihadah lah. Cuma sekejap tu je lah. Tapi kalau tempoh sah haid, dia pun sebelum ni dah ada suci 15 hari. Lepas tu pergi ke toilet tengok waktu lepas buang air, lepas kencing, ada darah sikit. Darah sikit tu, dia kira darah yang sah untuk dihitung dalam kiraan haid. Tapi lepas je kencing, tak ada darah dah. Tak ada darah, tak payah mandi. Kira lah seminit keluar darah. Besok,
Sekali lagi petang pula kencing lagi sekali, keluar lagi sikit. Kira 2 minit dah. Macam tu lah dalam tempoh 15 hari. Kalau cukup 24 jam sehari semalam, barulah sah dihukum sebagai haid. Dikira darah putih-putih lah tu. Dikira darah terputus-putus. Okey. Kalau darah tak mengalir keluar, tapi satu solat fardu, satu wuduk ya Ustaz. Kalau dalam kategori istihadah, bila dia cek ada darah, dikira istihadah. Nak tetap bila kategori istihadah, tetap satu waktu solat, satu solat fardu dengan satu wuduk juga. Bila kait yang istihadah, satu wuduk, satu solat. Haid biasa 10 hari. Pada hari ke-11 hingga 15, darah dah stop. Tapi sekali-sekali ada keluar darah. Hari ke-10 mandi dulu. Hari ke-10 mandi dulu bila tak ada darah. Lepas tu hari ke-11, waktu tengok ada lendir yang berwarna coklat, dihukum sebagai haid. Habis je lendir tu, mandi lagi. Pasal sebelum tu dah dapat syarat haid. Begitulah seterusnya. Nah, waktu keluar lendir tu, lendir tu kalau takkan keluar lama. Mesti keluar sekejap je kan. Kalau Zohor daripada pukul 1 sampai pukul 4 contoh. Masa pukul 1 dia tengok ada lendir. Lepas tu 1:30 kalau masih ada lendir, tak solat lendir yang warna coklat. Tapi kalau 1:30 tu dah tak ada lendir tu, mandi, solat Pasal sebelum tu kan dah haid. Adakah keputihan yang berterusan dikira istihadah? Kalau bukan waktu haid, maka dia dikira keputihan sahaja. Bab keputihan ni nanti kita akan bahas. Bab keputihan nanti kita akan bahas secara lebih panjang lebar lah. Cuma secara umumnya kalau dia bukan waktu haid, maka dia boleh dikira sebagai keputihan saja, bukan dikira sebagai istihadah. Istihadah boleh join solat jemaah. Dimaafkan juga orang yang istihadah ni, bila dia pergi masjid, dia dah pergi masjid, orang dah azan dah, tentulah masuk waktu. Dia pun pergi bilik air, kencing, basuh elok-elok semua, sumbat, lepas tu pakai pad apa semua, ambil wuduk, masuk ke dalam, orang belum solat lagi. Jadi dia boleh tunggu, dimaafkan. Kalau dia seorang-seorang, dia kena segera. Contoh wuduk mustahadah pukul 2 petang. Sebab masa tu darah mengalir, kemudian solat seperti biasa. Tiba-tiba darah berhenti pukul 2:30 dan masih dalam waktu solat zuhur. Solat awal tadi batal tak Ustaz? Tak batal lah. Solat awal tadi tak batal. Sah dah solat tu. Sebab dia bukan tahu pukul 2:30 tu dia akan berhenti darah kan. Tak ada apa. Sedah dia memang dalam istihadah. Kalau keputihan kuning berterusan selepas hari ke-16, okey, kalau betul-betul bersambung dengan hari ke-15, maka dia menjadi istihadah. Kalau dah berhenti sekejap, hari ke-15 tak ada. 15, hari ke-15 tu last pukul 4 petang. Habislah hari ke-15. Lepas tu, hari ke-16 tu, baru keluar pula. Ataupun pukul 8 pagi pula sekejap lagi baru nampak ada kekuningan. Tu tak bersambung. Jadi dia sah untuk diambil pendapat mengatakan keputihan biasa saja.
Jadi kena tunggu sampai sebab keputihan tu sentiasa ada. Yalah kalau orang jenis keputihan tu sentiasa ada je daripada hari pertama keluar darah, lepas tu berhenti darah tu dah kurang, start hari kelima kekuningan pula berlendir-lendir, kekuningan berlendir-lendir. Maka kena tunggu sampai lendir tu hilang. Kalau masih dalam tempoh 15 hari 15 malam, tunggu. Maksudnya Ustaz kalau tadi dah jawab dah. Siapa ada urusan boleh keluar dulu, tak apa. Ni saya nak habiskan ni. Mana boleh jawab, kita jawab dulu. Kalau dah yakin tiada lagi istihadah, maka dia wuduk dia tu dah jadi macam orang yang tidak berpenyakit lah, tidak beristihadah ha. Zuhur dia boleh simpan sampai asar dah. Tak ada masalah ha. Tak? Bila maghrib ada balik. Maghrib tu sajalah yang dia kena buat wuduk cara istihadah. Zuhur dengan asar tadi dah selesai dah, tak ada masalah apa. Tak? Contoh kita biasa haid 10 atau 11 hari. Kalau hari ke-8 atau 9 dah kering darah. Tak? Dah kering. Cuma kadang-kadang kering. Lepas tu ada masa kering. Boleh tak kalau bila cek dah suci, kering, lepas tu saya tak nak cek dah untuk hari-hari berikutnya. Anda kata waktu saya tak nak cek dah tu, rupanya ada lagi dalam tapi tak turun di luar. Tak boleh ya. Pasal hari ke-9, hari ke-8 atau hari 9 dah berhenti. Adat dia 10. Tapi kali ni 9 dah berhenti. Bila dah berhenti, dah tak ada darah, yakin tak ada darah, wajib mandi, solat macam biasa. Oleh kerana dia pernah beradat 10 hari, 11 hari. Hari ke-10 dan 11 tu, dia kena cek jugalah. Takut-takut dia masih menyamai adat. Tapi tak bolehlah tunggu tak mandi lagi pada hari ke-8 atau hari ke-9. Okey. Kalau hari ke hujung-hujung hari ke-11 dekat pad tak ada lendir, tapi bila kita masuk ke tempat dalam paras, dia ada lendir. Kalau lendir tu ada calit-calit warna selain daripada warna putih, maka masih sah dihukum sebagai darah haid. Pasal masih dalam tempoh 15 hari 15 malam. Okey. Siapa ada urusan tak apa, saya cuba nak tengok soalan-soalan ni. Kalau ada yang boleh jawab, kita jawab. Kalau tak boleh jawab, kita skip dulu. Ustaz, kalau istiadah bila kat pad tak ada darah, boleh ke kalau solat jamak, kita ambil wuduk tanpa basuh atau tukar? Dia bukan masalah kena indikator dia, ukuran dia bukan kat pad, ukuran dia dekat dinding faraj. Kalau dinding faraj masih ada darah, walau tak kena kat pad pun, dikira masih ada darah. Jelas dulu ukuran dia bukan dekat pad. Okey, tak apa, siapa ada urusan? Okey. Yang mana terlepas soalan tu minta maaf lah. Saya dah cuba lah tengok satu persatu. Harap tak terlepas lah. Dan itu jawapan-jawapan secara umum dulu. Kerana soalan pun kategori umum juga lagi. Dan insya-Allah
persoalan-persoalan itu mungkin akan terjawab secara khusus apabila kita masuk bab demi bab yang akan datang, insya-Allah. Tak? Sejenis wanita yang ada keputihan selalu warna kuning. Contoh selepas haid 7 hari, dah cek pakai cotton bud, memang dah warna putih. Tapi lepas hari ke-8 tu, ada kekuningan tu. Haid. Masih dalam tempoh maksimal haid. Okey. Hilang dah soalan kat bawah tu tadi. Tak sempat nak baca. Okey. Siti Najihah. Dia kata perempuan ni memang keputihan selalu warna kuning. Tapi bila lepas haid 7 hari, cek pakai cotton bud, memang dah suci dah warna putih. Tetapi hari ke-8 ke-9 tu kekuningan balik. Nak kira haid ke keputihan? Kira haid. Sebab dalam tempoh 15 hari, 15 malam. Okey, jelas dulu? Bolehlah kita kemas-kemas dah ni. Ngantuk dah. Maksudnya contoh dah suci hari ke-8, lepas tu hari ke-10 cek ada keputihan, warna kuning, masih dalam 5 malam. Hari ke-10 tu kira haid lagi. Lepas tu kena basuh, cek dan kuning. Hari ke-10 tu bila dia cek kalau ada kekuningan, maka lepas dia cek tu dia kena mandi dulu pasal dihukum sebagai haid. Mandi lah, betul lah. Kalau lepas tu cek putih balik, kena mandi ke? Ya, kena mandi. Pasal sebelum tu dah jadi haid dah. Maka bila yang selepas tu berhenti sekejap, keluar balik sikit, pun dihukum haid jika masih dalam 15 hari, 15 malam. Okey? InsyaAllah lah. Ya, jadi yang keluar sikit-sikit tu, tiap kali ada kena mandi. Kena mandi sekiranya sebelum tu dah dapat syarat haid. Contoh dah dapat haid 7 hari. Lepas tu berhenti sekejap. Hari ke-8 tengok ada pula calik kuning sikit. Lepas tengok calik kuning tu, basuh. Cek, tak ada, mandi. Ya, jam 7 cek period. Tapi belum jam 7 baru cek period. Tapi sebelum tu dah rasa nak keluar tak cek lagi. So kita ambil pukul 7. Ya, ambil pukul 7 je. Ambil yang yakin tu. Ya, kalau kita yakin yang selama hari ni kita salah kira, hari ni kita yakin bahawasanya yang selama hari ni kita salah, qada je solat tu. Jangan susah hati. Jangan jadikan beban qada. Qada je sikit-sikit, buat yang larat. InsyaAllah. Kalau datang kuning sebelum haid, macam mana Ustaz? Kuning tu permulaan haid dah tu. Contohnya, dia dah suci. Tiba-tiba hari ni hari sah haid ni kalau datang darah. Okey. Tapi, dia tak mula terus keluar darah merah terus banyak. Dia keluar kuning dulu sikit. Kuning tu merupakan permulaan bagi haid, dah boleh dikira sebagai hari pertama. Puasa pun qada jugalah. Kalau berlaku dalam keadaan bulan puasa. Sebelum ni tak sumbat, hanya pakai pad sahaja. Dalam mazhab Syafi'i,
maka tidak sah, kena qada balik. Okey. Okey, sudah lah tu, sikit-sikit dah. Nanti pula tanya. Okey, cukup lah. Minta maaf lah banyak-banyak. InsyaAllah lah, mudah-mudahan mana yang ada persoalan-persoalan tu tak sempat nak tanya tu, simpanlah dulu sekejap. Nanti tanya semula lah noh. Okey, boleh lah. Bagi meraikan sahabat-sahabat yang lain. Mereka pun mungkin rasa, soalan ni pun bagus juga. Mungkin ada soalan yang elok. Tapi untuk meraikan kita semua, nanti kita sambung balik lah noh. Jadi kita berhenti di situ dululah. Mudah-mudahan ada manfaat lah daripada apa yang kita cuba kongsikan pada malam ini. Dan lebih-lebih kurang pun saya minta maaf jugalah. Ada terbelit-terbelit, tersalah-tersalah. Mudah-mudahan pembetulan-pembetulan yang kita buat tadi tu dapat menjadi manfaat buat kita lah, insyaAllah nah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Ramailah 100 orang dah keluar. Jadi 200 orang lebih. Tak apalah, nanti mereka tengok ulangan lah tu kot. Pada kerja, insyaAllah. Baik, kau tu dulu ya. Terima kasih banyak-banyak. Salah silap saya mohon maaf. Hargailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.